Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syahira binti Muhammad Khairi, pelajar semester pertama dari Universiti Utara Malaysia. Ingin menerangkan tentang video saya yang bertajuk Yang di-Pertuan Agong YDPA. Yang di-Pertuan Agong YDPA merupakan Ketua Negara Malaysia. Baginda merupakan Raja berperlembagaan dan tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Jawatan YDPA ini telah diwujudkan selepas Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Cara pelantikan YDPA. YDPA dipilih dalam kalangan 9 orang Sultan Melayu yang telah ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja. Jawatan YDPA ini dipegang selama 5 tahun oleh tiap Raja Melayu secara bergilir-gilir. Seorang Sultan daripada negeri Melayu akan dipilih. YDPA mestilah beragama Islam, cukup umur dan matang. YDPA tidak memiliki kuasa mutlak kerana baginda terikat dengan Perlembagaan Persekutuan. YDPA mempunyai bidang kuasa seperti dikanunkan dalam perlembagaan. YDPA mempunyai peranan dan fungsi dalam 3 cabang kerajaan, iaitu mempunyai kuasa eksekutif, kuasa perundangan, kuasa kehakiman dan kuasa-kuasa lain. YDPA menjalankan kuasa pemerintahan negara berdasarkan nasihat Perdana Menteri. Kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan memberikan kuasa eksekutif kepada Yang di-Pertuan Agong. Baginda menjalankan tugas atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri. Pelantikan Perdana Menteri adalah berdasarkan kemampuan calon tersebut untuk mendapatkan suara terbanyak dalam Parlimen. 3 tugas YDPA. YDPA melantik seorang Perdana Menteri. Tidak mempersetujui permintaan untuk membubarkan Parlimen. Meminta mesyuarat Majlis Raja-Raja diadakan semata-mata untuk membincangkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja serta mengambil tindakan dalam mesyuarat tersebut. Kuasa perundangan Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong sebagai sebahagian komponen Parlimen mempunyai kuasa seperti yang berikut. Yang pertama, memanggil Parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa. Yang kedua, memberhentikan dan mempersetujui pembubaran Parlimen. Yang ketiga, memberikan ucapan dalam mana-mana majlis Parlimen. Yang keempat, memperkenankan rang undang-undang Malaysia. Kuasa kehakiman Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa penting dalam bidang kehakiman. Antara tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong adalah melantik Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak,
Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Melantik mana-mana orang yang layak dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi untuk menjadi Pesuruhjaya Kehakiman yang mempunyai kuasa sebagai Hakim Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara. Kuasa-kuasa lain yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mengikut Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan boleh mengeluarkan peristiharan darurat. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa Perlembagaan Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak membuat peruntukan yang menetapkan bahawa Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri berkenaan. Kuasa-kuasa lain YDPA. YDPA merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Bersenjata dalam Persekutuan Malaysia. Baginda menjadi lambang kedaulatan dan penaung kepada kekuatan negara. Majlis Angkatan Tentera berada di bawah kuasa am YDPA yang bertanggungjawab memerintah, menjaga tata tertib, mentadbir dan mengurus segala perkara yang berhubung dengan Angkatan Tentera. Baginda juga berkuasa menjatuhkan hukuman, memberi pengampunan dan menangguhkan hukuman bagi kesalahan yang dibicarakan dalam Mahkamah Tentera. Kuasa-kuasa lain yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk menjaga hak istimewa orang Melayu dan peribumi Sabah dan Sarawak. Dalam Perlembagaan Malaysia mempunyai satu peruntukan khas di bawah Perkara 153 bertujuan untuk memelihara hak-hak istimewa orang Melayu dan diperluaskan kepada kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak. Perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam Perkara 34. YDPA tidak boleh menjalankan apa-apa tugas sebagai raja negerinya kecuali tugas-tugasnya sebagai Ketua Agama Islam, meminda perlembagaan negerinya dan melantik seorang pembangku raja atau ahli jemaah pembangku raja. Tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang boleh mendatangkan apa-apa saraan. Tidak boleh mengambil bahagian dengan giat dalam apa-apa perniagaan. Tidak boleh atau tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja meninggalkan persekutuan lebih daripada 15 hari kecuali atas lawatan negeri ke sesebuah negeri yang lain. YDPA merupakan ketua negara memainkan peranan yang amat penting dalam pentadbiran Persekutuan Malaysia. Perkara 32-1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan, maka hendaklah ada seorang kepala utama negara bagi persekutuan yang digelar Yang di-Pertuan Agong yang mengambil keutamaan mengatasi segala orang dalam persekutuan dan yang tidak boleh didakwa dalam apa-apa jua pembicaraan dalam mana-mana mahkamah kecuali dalam mahkamah khas yang ditubuhkan di bawah bahagian 15. Saya berharap info-info yang telah saya kongsikan berkaitan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong YDPA dapat memberikan dan menambahkan pengetahuan kepada penonton selepas menyaksikan video ini.